Pelik bin ajaib. Kenapa agaknya tiba-tiba seluruh ahli parlimen kerajaan termasuk dengan speaker-speaker sekali boleh emosi dengan pendedahan Wan Saiful Wan Jan sampai terpergik terlolong dalam Dewan? Apa benda yang mereka cuba sembunyikan ni? Atau mereka ada takut apa-apa kot? Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang mungkin anda sudah sedia maklum, semalam Dewan kecoh akibat daripada pendedahan yang telah dibuat oleh ahli Parlimen Tasik Glogor iaitu Wan Saiful Wan Jan, di mana Wan Saiful ketika membahaskan titah diraja semalam telah mengemukakan satu bentuk cerita di mana beliau telah didatangi oleh pihak yang dikatakan mewakili kerajaan untuk meminta dan juga memujuk beliau menyertai ataupun menyokong Perdana Menteri dan juga kerajaan untuk mendapatkan peruntukan-peruntukan tertentu. Tak sangka pula tuan-tuan dan bawa sekalian, apa yang telah diucapkan oleh Wan Saiful itu tiba-tiba mendapat reaksi yang boleh kita katakan sangat luar biasa daripada ahli-ahli parlimen kerajaan, terutamanya mereka yang selalu buat kacau lah, macam si Jelutong dan ramai lagi. Sampai Sungai Petani pun naik share sama. Tetapi itu biasalah tuan-tuan dan bawa sekalian. Ahli-ahli parlimen kerajaan ini memang macam tu. Mereka memang tidak ada kualiti pun, hanya pandai memekak saja. Tetapi yang paling kelakar sekali sebenarnya ialah reaksi daripada speaker Dewan iaitu Tan Sri Johari Abdul, yang saya rasa macam terlampau emosi sangat. Sampai saya rasa macam beliau ni speaker Dewan ke ataupun speaker untuk PKRPH dan sebagainya. Tapi tak apa. Untuk memudahkan anda memahami situasi, saya tak nak cerita panjang-panjang. Anda tonton video ini. Video ucapan daripada Wan Saiful Wan Jan dan juga video reaksi daripada ahli-ahli parlimen kerajaan termasuklah oleh Tan Sri Speaker Dewan. Saya tidak edit apa-apa, sekadar menyampaikan apa yang telah dipersembahkan oleh media-media. Jemput tonton. Kali diajak, malahan diugut supaya saya menyokong Perdana Menteri. Bertubi-tubi mereka menghubungi saya melalui telefon, sehingga akhirnya saya ambil keputusan, tak apalah, jom kita jumpa. Pertemuan pertama pada 17 Januari 2024 di Westin Bukit Bintang. Nak sebut pasal langkah Westin. Kemudian di JW Marriott, pindah tempat, langkah Marriott. Selepas tu saya diam, selepas perjumpaan tu. Sebab salah seorang yang bertemu tu rupa-rupanya kawan saya. Saya tak nak calarkan nama dia, jadi saya diam. Saya tak buat apa-apa. Sehinggalah pada istiadat pembukaan parlimen hari Isnin lepas, saya didekati sekali lagi. Kali ini pada hari Isnin petang. Saya diajak jumpa di Chorus Hotel Jalan Ampang. Langkah Jalan Ampang nak panggil. Kemudian tengah malam Isnin, malam tu kami ada pre-council Perikatan Nasional. Tengah malam telefon datang. Nak apa? Dia jumpa di Saujana Subang. Langkah Saujana. Saya terpaksa entertain perjumpaan-perjumpaan ni sebab saya bimbang. Mereka ada kuasa. Saya tak tahu apa yang di luar jangka yang boleh dilakukan kepada saya. Saya ada rekod mengenai semua-semua ni. Jadi jangan cuba nak persoalkan, nanti saya dedahkan satu persatu. Modus operandinya teliti. Saya gelogo, boleh buat Berjumpa laporan di polis tempat lah. tertutup, Kalau betul-betul berlaku, dalam sila buat hotel. laporan polis. Dan Jangan nama buat persepsi dalam parlimen. Minta buat laporan polis. Please. Jelutong, you know me. Nantilah Ya kita. Muhammad, Modus operandinya teliti. minta laluan. Berjumpa di tempat tertutup dalam bilik hotel, dan nama individu-individu yang berjumpa dengan saya yakin bukan nama sebenar. Nama yang mereka gunakan Rahim lah, Arman lah, Hasnan lah. Dan kadang-kadang dia bercakap sama satu dengan dia kata nama dia lain, dia refer pada satu sama lain, nama lain. Dia pun terlupa nama apa dia pakai. Speaker peraturan, Wahab dengan speaker. Agus tak ada. Tapi Peraturan ada peraturan satu Dewan. nama. Ini berkaitan dengan kestabilan. Peraturan 36/6. Biar saya baca dulu. Saya baca. Kenapa takut Saya nak dengar ni? saya sebagai ahli parlimen pembangkang kerajaan, Baca. sebagai ahli Ini mengambil backbencher, masa saya yang dipetua. saya nak tanya, adakah beliau dibenarkan untuk membuat tuduhan-tuduhan ini Tidak, dia terhadap tak sebut nama apa. Perdana Menteri? Dia tak sebut nama, it's okay. Dia tidak menyebut nama. Saya tidak menuduh. Mungkin nama-nama itu dia katakan tadi, ya. Jangan sebut nama-nama orang tertentu. Ya, Mereka tapi tidak boleh saya tak sebut nama defend dalam dia. Dewan. Ya. Tapi ada satu nama yang diulang berkali-kali, bukan dalam Dewan ni. Seolah-olah inilah dia punca kuasa. Saya tak tahu, saya tak kenal. Dia sebut nama Farhan banyak kali. Saya tak kenal. Nama ni saya tak pernah jumpa. Seolah-olah itulah punca kuasanya. Dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah saya mesti sokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, dan sebagai balasan ada habuan yang akan diberikan kepada saya. Habuan yang disebut. Saya minta laluan. Peruntukan parlimen 1.7 juta Tak si ringgit. Speaker Dan peraturan sekali lagi. Sebahagian dari itu Tak si Speaker peraturan. Peraturan berapa tu? Sebagai backbencher, saya bangkitkan peraturan 36/6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan. Kalau berani buat report dengan SPRM lah.
Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini Apa berulang sangkaan kali. jahatnya? Berulang kali. Apa sangkaan jahat? Sit down. You yourself know ugutan yang kita kena. Jangan buat tak tahu. Speaker. Kita pun dijanjikan peruntukan. Kalau sokong, apa yang Tan Sri. salah? Saya Apa yang salah? Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta MUA supaya tidak campur tangan duduk. Okey, sekarang gini. Tan Sri Speaker. Okey, semua duduk. Semua duduk dulu. Kenyataan Tasik Glugor mengatakan bahawa ada habuan Baik. kalau menyokong Perdana Menteri merupakan satu pelanggaran. Baik, saya nak buat ruling. Sekarang saya buat ruling. Arau duduk. Ya. Yang Tasik Glugor sebut itu ada individu yang offer kononnya menyokong PM. Itu ialah sangkaan yang tidak baik. Sebab apa? Kita pun tak tahu individu ini wujud ke tidak, ataupun dia juga mungkin berlakon seperti penyokong. So move, jangan ni move. You dah sebut tadi point, tetapi jangan kata orang ini berjumpa dengan saya untuk nak bagi habuan menyokong dengan PM. Mungkin kita tak tahu orang tu betul tidak. Nanti sekejap, Jadi saya ingat narration itu stop at that level, move forward. Saya akan jelaskan lepas ni memang ada. Saya nak sebut bahawa dalam pertemuan tu bukan mana-mana ahli parlimen tidak buat offer-offer ni. Mereka mendakwa. Jadi sekejap Ini soalnya. Dia mendakwa, dia bekerja bagi Itu pihak bukan PM. fakta. Mendakwa sahaja. Jahat itu. Bagi Kita tak bukti, tahu. bukti. Mungkin Bagi bukti juga dulu. dia orang luar, dia juga musuh PM yang akan memburukkan kerajaan. I'm not getting involved dalam parti. Cumanya saya kata, kita pun tidak tahu individu itu wujud ke tidak. saya setuju dan itu memang saya nak sebut sekejap. Lepas tu, move forward please. Jadi, Kalau ada bukti, report lah. Antara Kenapa takut? yang disebut kepada saya ialah mengenai peruntukan parlimen 1.7 juta. Sebahagian dari itu adalah untuk operasi pusat khidmat. Peruntukan projek mesra rakyat yang katanya boleh diagihkan kepada kroni-kroni saya. Mereka tahu saya susah sekarang Tan Sri sebab isteri saya kanser dan Tan Sri Speaker. saya tempat Saya cabar Tasik Glugor kalau berani buat report dengan Okey. SPRM. Kalau berani buat report. Cuba, saya kata ini tadi, personal sikit. jangan kaitkan lagi sebab kita tak tahu. Move forward. Benda Kalau yang lain anak pula. jantan buat report. Tinggal 2 minit lagi, lebih baik cakap pasal kawasan pula. jadi- Now. Okey. Arau beriman. Dia dah duduk dah. Duduk. Sekejap, ni- Arau, please. Ini Please, Arau. mengambil masa saya Tan Sri. Ini tak adil bagi Okey. saya. You ada 2 minit lagi. Jadi Speaker, Tanjung Karang mengerakam apa yang berlaku. ya. Satu, yang kedua untuk penjelasan dia No, disebutkan gini, oleh YB. buku tersebut, boleh Tan Sri Speaker, tanya tak boleh, kepada kita Tanjung tak Karang. boleh Terima kasih. Saya bagi saya habis, saya minta kawan-kawan dari Perikatan Nasional tak apa. Bagi saya habis ini. Ada satu benda yang membabitkan kestabilan negara dan tata kelola dalam kerajaan. Mereka kata nak batalkan pertuduhan saya dan ini mengganggu Tan Sri emosi Speaker, saya. this is a serious matter, Tan Sri Speaker. Sebab tu saya kata. Ini tuduhan yang begitu serius. Ini tuduhan. Ini Tasik Glugor daripada permulaan lagi. Dia dah kata Kalau berani buat report dengan SPRM. pun tak tahu. Tapi dia bercakap. Kalau berani buat report SPRM. Boleh buangkan Serius. pertuduhan. Now ruling saya. Tasik Glugor, ini ialah toman-toman yang kita tak verify. Move forward. Kalau you Boleh- nak, saya setuju. boleh Buat saya- laporan polis. Faham. But this is not the place. Tan Sri Speaker, boleh Sebab saya- tak boleh verify. Boleh saya sebut satu tomahan membabitkan Tan Sri? Tak boleh. Itu ialah hearsay. Sebab- Itu okay, hearsay. Sebab- Hearsay tak boleh dibawa ke dalam dewan. Sebab apa Tan Sri? I cannot verify sama ada orang tu bercakap dengan you pun tak tahu. Siapa pun tak tahu nama tu Boleh, orang wujud saya ke move tidak on lah. ataupun Saya- Eureka, we don't Faham. know. But this dewan bercakap tentang rakyat. Faham, So faham. move forward I said. Okey, sebab bukan apa, sebab mereka kata I know. Ya, I know. saya faham. Saya Mereka nak move on. mengata you good. Kita tak Okey, boleh. okey. You Saya can't do move that. on. Okey. Okay, the rest duduk. Dah lah, Okay, dah. move forward. Saya nak tak apa dah. Tasik Glugor, please. Yes, okey. All hell breaks loose. Dikatakan Tan saya Sri Speaker, tidak ada Ini masih cukup dah betul, Tasik Sir. Glugor Dah melampau. media. Dah melampau. Lindung di sebalik immunity Dewan. Keluar sana buat sidang media, berani tak? Now, Kenapa nak selindung di belakang Okey, Dewan okey, takut kapal immunity? Hujah mereka kata Buat tidak dakwaan boleh yang tak hujah betul. dalam Dewan Okey, Parlimen. semua Buat ini buat adalah media, dakwaan. lapor polis. Lapor polis cukup. Semua duduk. Kalau betul-betul jantan Tasik keluar Glugor Dewan, dan buat Kapal, sidang media. kapal. Buat sidang media, cakap luar Dewan. Kapal. Jangan cakap sini. Cakap di luar Dewan. Kapal, duduk. Ada rumus di luar mengatakan bahawa ada rakan-rakan yang akan Benar ikut sama. rumus. It's all about hearsay, rumors. This is Dewan yang mulia, yang berhormat. Jadi Tan Sri, saya nak sebut dengan jelas. Ampun tuanku, Please landing. orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet.
Weh, Tan Ini Sri tuduhan yang Speaker. serius. Tan Sri Speaker. Saya tarik balik. Ini adalah tuduhan serius terhadap kerajaan perpaduan Malaysia. Satu tuduhan yang kurang aja. Satu tuduhan serius yang dibawa oleh Tasik Glogor. Okey. Sangkan. Listen. Tuduhan yang serius. Listen. Tasik Glogor. Sila tarik balik. Ini kurang aja. Tuduhan serius terhadap Menghina Dewan, memesongkan Saya rakyat minta Malaysia. semua Menghina sidang. Dewan ni kurang aja. Report. menghina Tambun. Semua duduk sekatan itu. Baik, report. Tan Sri nak minta saya tarik balik. Tasik Glogor, that is very unkind statement. Okey. Saya bagi warning sekarang, tarik balik. Okey, Sebab untuk menuduh orang korup dalam keadaan yang dia tidak ada bukti. I am warning you now, tarik balik. Tan Sri, Woi, tarik balik lah. Satu, tarik balik. Dua, boleh saya ubah Tan ayat Speaker. Tan Sri? tak mau ubah, tarik balik perkataan tadi. Korup. Orang yang korup jumpa ketua aku. Tarik balik. Okey. Saya tarik balik. Okey kan? Sila. Ini level ahli parlimen Saya- kau macam saya ni nak- ni. saya nak- Okey. Semalam keluar Dewan. Nah, Kata aku baik, kepada silam Seri dulu. Paduka Baginda yang Tuan Agong. Baik, Tapi keluarga. keluar Dewan. Case Ini closed. tahap ni. Lagi. Tahap pembangkang ni. Baik. Dan. Tan Baik, Sri. saya nak. Jadi baik, pesanan saya- belum. Surah landing dah habis. Saya tak beritahu masa dah. Cukup. Duduk, sidang. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat satu kepelikan tau. Macam saya katakan tadi, apa yang telah didedahkan oleh Wan Saiful itu adalah benda yang berlaku ke atas dirinya. Beliau telah memberikan tarikh, telah memberikan tempat dan macam-macam lagi. Kiranya agak detail jugalah. Cuma atas sebab-sebab tertentu, beliau enggan untuk mendedahkan nama siapakah pihak yang telah merancang pertemuan beliau, iaitu Wan Saiful, dengan orang-orang yang dikatakan wakil kepada kerajaan itu untuk memujuk Wan Saiful agar menyokong Perdana Menteri bagi mendapatkan habuan dalam bentuk peruntukan dan sebagainya. Tetapi apabila Wan Saiful mengatakan bahawa dia boleh dedah kalau dia nak dedahkan, tengok-tengok ahli-ahli parlimen kerajaan seperti Jelutong, Sungai Petani dan ramai lagi tiba-tiba bangkit menggeletis seperti cacing kepanasan meminta Wan Saiful untuk mendedahkan semuanya ataupun tarik balik apa yang telah disampaikan tadi atas alasan hearsay dan sebagainya. Benda ini nak kata hearsay pun tak boleh juga masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, sebab Wan Saiful cerita benda yang terjadi pada diri dia. Dan soal mengapakah dia tak boleh lapor SPRM ke apa-apa ke, itu hanya Wan Saiful sahaja yang boleh jawab. Tetapi untuk menolak perkara itu semata-mata kerana hearsay, dia tak begitu tepat. Sebab apa yang telah disampaikan oleh Wan Saiful itu sebenarnya boleh kita katakan mungkin berlaku ke atas 6 orang katak yang telah melompat terlebih awal seperti Bukit Gantang, Kuala Kangsar dan sebagainya, di mana rasanya modus operandi lebih kurang sama je. Jumpa dekat hotel, bincang-bincang, tawarkan itu, tawarkan ini. Bahkan Hamzah Zainuddin juga ketika dalam satu sidang media pernah menyatakan dia tahu ada ahli-ahli parlimen bersatu telah pun didatangi oleh wakil-wakil yang dikatakan wakil kerajaan untuk orang kata apa, menawarkan bantuan, menawarkan habuan, bahkan ada yang dikatakan telah mengugut kes-kes ini nak bagi settle sokong kerajaan. Macam itulah dakwa Hamzah Zainuddin satu ketika dahulu. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, benda ini bukanlah satu hearsay kalau kita nak katakanlah. Jadi dekat sini tuan-tuan sekalian, kita bukan nak tuduh apa-apa. Kita tak ada nak imply itu, imply ini dan macam-macam lagi. Cumanya kita nak melahirkan satu perasaan pelik. Kenapa agaknya ahli-ahli parlimen kerajaan ini, termasuklah Tan Sri Speaker Dewan pun menggeletis kepanasan apabila Wan Saiful Wanjan berucap berkenaan dengan apa yang telah berlaku ke atas diri beliau. Apa yang beliau kata, ada cubaan daripada pihak-pihak tertentu cuba untuk orang kata apa, membeli beliau. Itu kata-kata Wan Saiful lah secara asasnya. Tetapi itulah, kita ini bukan apa. Kita tidaklah mahu imply apa-apa. Kita cuma sekadar mengulas berdasarkan kepada perkara yang berlaku depan mata. Tak ada peristiwa-peristiwa yang kita nampak memang telah terjadi dan kita cuba ulaskan perkara ini, memudahkan perkara ini untuk kefahaman anda semua, untuk kepentingan kita bersama. Kita tak boleh nak imply benda-benda yang kita tak nampak, sebab kalau kita imply macam tu, tersalah imply, silap-silap dapat LOD ataupun tiba-tiba polis call suruh datang ke balai untuk bagi keterangan dan sebagainya. Yalah, sekarang ini kan kerajaan kita memang sangat-sangat orang kata apa, takut dengan informasi-informasi yang tersebar sekarang ini kan. Lagipun kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. Jadi, kalaulah berdasarkan kepada kata-kata Sani Hamzah ni, saya merasakan tidak mustahil apa yang telah disebutkan oleh Wan Saiful itu. Cuma tinggal sama ada Wan Saiful betul-betul nak dedahkan everything ataupun tidak. Dan yang paling penting sekali, ahli-ahli parlimen kerajaan, Tan Sri Speaker, jangan nampak sangatlah korang ini menggelabah. Itu je. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.